Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang kita hormati pensyarah kita bagi subjek kenegaraan Malaysia, Universiti Utara Malaysia UUM, Tuan Syahrul Aman bin Ahmad dan rakan-rakan sekalian. Sebelum memulakan sesi pembentangan kita, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan kami. Saya sendiri Nasyaruddin bin Azwan bersama rakan-rakan sekumpulan Tuan Nurul Aini binti Sa'adun, Tuan Ahmad Farid bin Ghazali, Tuan Zulfahmi bin Abdul Razak dan Tuan Syarul Izham bin Zaidi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kami dari kumpulan 11 akan membentangkan mengenai sesi temu ramah yang telah kita adakan bagi tajuk Tokoh Kemerdekaan Negara, di mana tokoh yang kita pilih adalah Lieutenant Adnan bin Saidi. Untuk makluman tuan-puan, kita berjaya mendapatkan Tuan Zaidi bin Zawawi yang sudi ditemu ramah secara dalam talian. Sebelum kita pergi kepada pembentangan, sukacita saya paparkan mengenai asal-usulnya penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Seperti mana kita sudah maklum, Raja dan Pembesar Melayu telah mendesak agar British membenarkan penubuhan sebuah pasukan tentera yang dianggotai anak watan Melayu sendiri sejak tahun 1902 dan hanya diluluskan oleh British 31 tahun kemudiannya, iaitu pada tahun 1933 dengan penubuhan Kompeni Percubaan Askar Melayu. Pada 5 Ogos 1957, iaitu 26 hari sebelum Tanah Melayu merdeka, para raja-raja Melayu telah menyampaikan 7 wasiat raja-raja Melayu sebelum menurunkan tanda tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 7 wasiat ini berkaitan reserve Tanah Melayu, kedudukan agama Islam, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan sebagainya. Wasiat ketiganya adalah berbunyi begini: bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kamu serta harta hak milik kamu, kami tubuhkan Regimen Askar Melayu selain untuk membanteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Baik, tokoh yang akan kita bincangkan adalah Lieutenant Adnan bin Saidi, manakala saksi yang memberikan maklumat mengenainya adalah cucu kepada Allahyarham Major Abdul Razak bin Junid. Untuk makluman, Lieutenant Adnan bin Saidi dan Allahyarham Major Abdul Razak bin Junid adalah sebaya, iaitu dilahirkan pada tahun 1915. Lieutenant Adnan menyertai tentera pada umur 18 tahun, iaitu pada tahun 1933 sebagai prebet, manakala arwah Major Abdul Razak bin Junid masuk tentera dalam pengambilan kedua Askar Melayu pada tahun 1936 semasa berumur 21 tahun. Nombor tentera Major Abdul Razak bin Junid adalah T439, manakala Lieutenant Adnan T90. Semasa pertempuran dengan Jepun di Singapura, Lieutenant Adnan bin Saidi berpangkat Lieutenant Muda, manakala Major Abdul Razak bin Junid berpangkat Sarjan. Selepas kekalahan Jepun pada tahun 1945, barulah beliau menerima kenaikan ke pangkat Lieutenant Muda. Seperti mana kita tahu, Lieutenant Adnan terkorban dalam pertempuran dengan Jepun pada tahun 1942 semasa berumur 27 tahun. Manakala Major Abdul Razak meninggal dunia pada tahun 1965 semasa berumur 88 tahun. Baik, tuan-puan semua, rakan-rakan saya yang lain akan meneruskan pembentangan. Sama-sama kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S290-361 Zulfahmi bin Abdul Razak akan membentangkan subtopik kenegaraan Malaysia, sejarah perubahan Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Telah ditawan dan ditahan di penjara Changi, Singapura, berjaya meluluskan diri dan balik ke Kuala Pilah menggunakan jalan kereta api dan membuat kerja kampung seperti bersawah padi, melapor diri, meneruskan perkhidmatan selepas Jepun menyerah kalah pada tahun 1945. Yang pertama, pertempuran Pasir Panjang dan Bukit Candu diwarnai oleh pengamanan para tentera anak tempatan yang menunjukkan sifat-sifat kepahlawanan pelaku wira-wira RAMD. Sikap penentangan terhadap kemarahan tentera Jepun berbanding warga RAMD yang bermati-matian mempertahankan kedudukan mereka sehingga ketisan daratan air. RAMD khususnya dari Pelatuan 7 Kompeni C Batalion 1 RAMD yang dipimpin oleh Lieutenant Adnan bin Saidi seramai 42 orang anggotanya. Seramai 159 orang anggota RAMD terkorban, termasuk 6 daripadanya adalah pegawai tentera British, 7 pegawai Melayu termasuk Lieutenant Adnan bin Saidi
dan 146 anggota lain pangkat LLP semasa pertempuran menentang Jepun di Singapura ini. Penubuhan RMD adalah hasil desakan para raja-raja dan pembesar Melayu kepada pemerintah British yang menunggu selama hampir 30 tahun sejak 1902 dan terbentuknya RMD Battalion 1 pada 1 Mac 1933. Senarai raja dan pembesar Melayu yang mendesak penubuhannya adalah seperti berikut. Almarhum Sultan Iskandar Shah Ibni Almarhum Sultan Idris Musidul Azam Shah 1 Rahmatullah Sultan Perak ke-30. Baginda juga merupakan penolong Pesuruhjaya Polis Kuala Lumpur. Yang Amat Mulia Raja Seculan Putera kedua kepada Almarhum Paduka Seri Sultan Abdullah Muhammad Shah II Habibullah Sultan Perak ke-26 yang dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Almarhum Tuanku Muhammad Shah Ibni Almarhum Tuanku Antah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-7, dan yang terakhir Datuk Abdullah Haji Dahan Undang Luak Rembau Negeri Sembilan ke-18. Seterusnya, pendaratan Jepun ke Tanah Melayu. Pertempuran Pasir Panjang dan Bukit Candu Singapura yang tercetus masing-masing pada 13 dan 14 Februari 1942 merupakan usaha terakhir Inggeris untuk mempertahankan semenanjung Tanah Melayu dan Singapura dalam menghalang kemarahan tentera Jepun menawan wilayah berkenaan selepas tentera Jepun mulai mendarat di Pantai Pandang, Pak Amat dan Pantai Sabak, Kota Baru, Kelantan pada 8 Disember 1941. Pada 15 Februari 1942, British akhirnya terpaksa menyerah kalah kepada Jepun apabila Lieutenant General Arthur Ernest Percival, A.E. Percival, General Pemerintah Markal Gerakan Tanah Melayu, General Officer Commanding GOC Malaya akhirnya menandatangani perjanjian menyerah kalah kerana kekalahan teruk pada Jepun. General Tomoyuki Yamashita memerlukan masa 70 hari saja untuk takluk keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan Singapura sehingga digelar sebagai Harimau Melaya. Seterusnya, insiden pertempuran RMD dan Jepun. Pertempuran pertama di antara RMD dan tentera Jepun terjadi pada 8 Februari 1942 di Tanjung Peluru, Jurong, Singapura. Dengan asakan berterusan dari tentera Jepun, pasukan RMD terpaksa mengalihkan kedudukannya ke lokasi lebih selamat di mana Company C akan mengambil pertahanan di sebelah timur Pasir Panjang yang juga dikenali sebagai Bukit Candu. Kapten Rick kemudiannya telah mengarahkan agar Lieutenant Adnan bin Saidi bersama anggota pelatunnya yang berkekuatan 42 orang. Lieutenant Adnan bin Saidi juga terpaksa mengikut tanggungjawab selaku ketua Company C bagi mengganti Kapten Rick yang terbunuh. Lieutenant Adnan bin Saidi juga memberi tentangan kepada tentera Jepun, namun akhirnya beliau ditawan oleh tentera Jepun dan diseksa dengan kejam sebelum dibunuh. Tentera Jepun membunuh Lieutenant Adnan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syahrul Izzaham bin Saidi, pemegang nombor metrik 290496. Baiklah, saya akan meneruskan sesi saya. Baik, selepas kembali berkhidmat sebagai tentera, beliau juga telah ditugaskan di beberapa kem tentera seperti di Selangor, Kedah dan juga di Mendef. Beliau juga pernah dihantar untuk menjalani kursus untuk kenaikan pangkat dari berpangkat sarjan ke sarjan major. Nama kursus yang beliau menjalani adalah kursus Platoon Commanders Division di London pada tahun 1947. Beliau telah menjalani kursus jangka masa panjang iaitu selama 3 tahun di United Kingdom. Antara yang saya masih ingat, beliau juga pernah turut berkhidmat di dalam Kor Risik Diraja KRD. Apa itu KRD? Baik, peranan KRD ini adalah sebagai satu tugas khas bagi seseorang atau sebuah pasukan
untuk merisik strategi musuh untuk ceroboh atau menggodam sistem ketenteraan negara. Hal ini boleh dibuktikan pada tahun peperangan di Bukit Candu contohnya. Pihak Jepun telah menghantar serangan berhelah kepada tentera Singapura. Dengan ketangkasan serta kemahiran yang beliau miliki, beliau turut mendapat mengesan strategi berhelah dari pihak Jepun. Antara konflik dan krisis pada tahun 1958, beliau menerima kenaikan pangkat kepada Lieutenant Colonel, namun digantikan oleh calon lain kerana wujud campur tangan politik dalam pasukan tentera. Dan pada tahun 1961, beliau tamat berkhidmat dan pada 24 April 1964, beliau mencalonkan dirinya untuk pilihan raya umum 1964, iaitu PRU pertama, dengan bertanding 3 penjuru, iaitu di Parlimen P83 Jelebu Jempol, mewakili Parti Demokratik Bersatu UDP, dan tewas pada calon Parti Perikatan. Selepas kalah PRU, beliau diperintahkan Sekatan Pergerakan dihadkan di Kuala Pilah sahaja, dengan kad pengenalan dirampas, wajib melaporkan diri di balai polis dan pencen disekat. Selepas itu nasibnya terbela dengan jasa Tun Abdul Razak Hussein telah campur tangan dan mengarahkan agar perintah sekatan di atasnya ditamatkan dan mengembalikan semula bayaran pencen yang sepatutnya diterimanya, berjumlah RM1920. Pingat dan penghargaan. Lieutenant Adnan menerima anugerah daripada kerajaan British, iaitu Star Medal, Defence Medal dan War Medal atas khidmatnya sepanjang Perang Dunia Kedua. Selain itu, beliau menerima Star Medal The Pacific, Star Medal, General Service Medal, termasuk satu pingat dari Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid bin Ghazali, nombor metrik 290095. Pada hari ini saya akan membentangkan slide yang bertajuk Pertempuran Bukit Candu. Pertempuran Bukit Candu ini adalah satu pertempuran semasa serangan Jepun ke atas Singapura semasa Perang Dunia Kedua. Bukit Candu ini dinamakan sempena terdapatnya sebuah kilang memproses candu milik kerajaan British di kaki bukit ini. Pertempuran ini juga menampilkan keberanian askar Melayu, khususnya Lieutenant Muda Adnan bin Saidi yang sanggup berkorban semasa memberikan tentangan berhabis-habisan kepada askar Jepun. Muda Adnan bin Saidi menggunakan mesingan Lewis untuk menentang askar-askar Jepun dan berjaya membunuh ramai askar Jepun. Keberanian beliau membakar semangat anak-anak buahnya untuk terus berjuang. Lieutenant Adnan tidak menyerah diri walau apapun yang terjadi. Pertempuran Bukit Candu ini menyaksikan pembunuhan Lieutenant Muda Adnan bin Saidi. Askar Jepun kemudiannya menggantungkan mayatnya dengan kaki di sebatang pokok ceri dan menikamnya menggunakan bayonet, iaitu senjata tajam, berulang kali. Lehernya juga dikelar berulang kali. Askar Jepun memberikan amaran kepada orang tempatan untuk tidak mengalihkan mayat Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan dipandang tinggi sebagai wira oleh rakyat Singapura dan Malaysia.
Sekian, itu saja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 11 di atas pembentangan slide pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.